Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar. Okey, hari ini kita akan habiskan tajuk-tajuk dalam bab 3. Ada lagi 3 tajuk saja untuk menghabiskan bab 3 tingkatan 4. Okey, jadi tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan hari ini adalah strategi simpanan, konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan, dan yang terakhir adalah perbandingan tahap risiko, pulangan dan kecairan antara pelbagai jenis pelaburan peribadi. Jadi, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita akan mulakan dengan tajuk pertama kita, iaitu strategi simpanan. Okey, strategi simpanan ini ada 9 strategi simpanan ataupun 9 cara untuk menyimpan wang. Jadi kita akan tengok satu persatu. Strategi simpanan yang pertama adalah menyimpan wang di bank perdagangan. Okey, seperti yang kita telah bincangkan di awal bab 3, bank-bank perdagangan ada banyak di Malaysia. Ini adalah antara contoh-contoh logo bank perdagangan yang ada di Malaysia lah. Bank Rakyat, Affinbank, Muamalat, Bank Islam, Hong Leong, Southern Bank Berhad, Public Bank. Lepas tu sekarang CIMB, Citibank. Ion Bank Group ni pernah ada lah, sekarang sudah tak ada. Alliance Bank, M-Bank, Maybank dan sebagainya lah. Seperti yang pelajar sedia maklum, di bank perdagangan, individu boleh memilih untuk menyimpan dalam akaun semasa, akaun tabungan ataupun simpanan tetap. Tiga-tiga akaun ni kita telah bincangkan sebelum inilah. Pemegang akaun simpanan tetap akan menerima faedah yang lebih tinggi berbanding dengan akaun tabungan. Dalam akaun semasa, individu tidak akan diberikan sebarang faedah, tapi kelebihan akaun semasa adalah overdraft, dan juga penggunaan cek yang kita telah bincangkan sebelum ini. Ini adalah strategi simpanan yang pertama, iaitu menyimpan duit di bank perdagangan. Di bank perdagangan mereka menawarkan 3 jenis akaun. Akaun simpanan, akaun semasa, akaun simpanan tetap lah. Tetapi yang memberikan kadar faedah ataupun yang memberikan pulangan adalah akaun simpanan tetap dan juga akaun tabungan. Yang kedua adalah menyimpan duit di Bank Islam. Bank Islam adalah bukan sahaja Bank Islam. Bank Islam bermaksud kat sini, perbankan Islam lah. Contohnya RHB Islamic, CIMB Islamic, Bank Islam itu sendiri, Bank Muamalat, Maybank Islamic. Semua bank perdagangan, dia berfungsi menggunakan 2 cara. Satu adalah cara konvensional, yang kedua adalah perbankan Islam. Perbankan Islam ni menyediakan akaun simpanan Aiwadiyah, Al-Alfa, deposit bertempoh Tawaruk kepada pelanggan lah. Bank akan berkongsi keuntungan dengan pelanggan berdasarkan perjanjian. Skim-skim perbankan Islam ni kita telah bincangkan sebelum ini. Strategi simpanan yang ketiga adalah menyimpan duit di bank simpanan nasional. Di bank simpanan nasional, individu boleh menyimpan, ada beberapa pilihan akaun, akaun gyro, akaun tabungan, akaun simpanan tetap, sedar, CHESS ataupun membeli sijil simpanan premium. Sijil simpanan premium ni kita boleh beli pada serendah RM100 lah. Sijil simpanan premium juga menawarkan hadiah cabutan bertuai yang sangat lumayan lah. Pemegang akaun akan menerima pulangan dalam bentuk faedah ataupun dividen. Strategi simpanan yang keempat adalah menyimpan ataupun mencarum di lembaga tabung haji. Yang ini untuk yang beragama Islam lah. Simpanan untuk rakyat Malaysia yang beragama Islam. Simpanan mereka di lembaga tabung haji akan dibayar bonus dan dividen berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki lah. Bonus dan dividen ini akan diberikan pada setiap tahun. Ini adalah untuk yang beragama Islam sahaja. Strategi simpanan yang kelima adalah unit amanah. Ini adalah antara syarikat pengurus dana unit amanah yang terdapat di Malaysia lah. Kebanyakannya adalah bank. Kalau kita pergi ke bank, kita boleh mendapatkan perkhidmatan untuk unit amanah bank-bank yang terpilih lah. Unit amanah ni terdiri daripada 2. Satu adalah amanah saham nasional, lagi satu adalah amanah saham Bumiputera. Pemegang unit amanah ni akan dibayar dividen dan juga bonus saham. Ini adalah amanah saham nasional, ni dah equity 5 lah. Yang ini adalah amanah saham Bumiputera.
Public mutual juga menawarkan pelbagai unit amanah lah. Okey, dia ada pelbagai. Okey, ada lebih daripada 50 unit yang ditawarkan oleh bank, public mutual lah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah strategi simpanan koperasi. Okey, koperasi ini adalah contoh-contoh koperasi yang terdapat di Malaysia adalah Koperasi Polis Diraja Malaysia, okey, Koperasi Tentera, Koperasi Perikanan Bina Usahawan Nelayan dan juga koperasi bagi guru lah. Okey, individu perlu menjadi sebagai ahli untuk menyimpan dalam koperasi. Ahli-ahli koperasi ini akan dibayar dividen jugalah. Okey, ini adalah contoh strategi simpanan koperasi. Okey, yang seterusnya adalah strategi simpanan dalam bentuk insurans nyawa, life insurance. Okey, berikut adalah syarikat-syarikat life insurance yang berfungsi di Malaysia lah. Etika Takaful, Etika Insurance, AXA, M Insurance, Takaful Malaysia. Kita ada MSIG. Okey, kita ada lagi macam-macam lah yang cikgu tak masukkan dalam slide ini lah. Okey, tapi yang paling popular di kalangan orang Malaysia adalah Takaful Malaysia lah. Okay, individu boleh menabung dengan membeli polisi insurans nyawa. Terdapat dua jenis insurans di Malaysia lah. Insurans konvensional dan takaful. Takaful ni adalah dia berprinsipkan rukun-rukun Islam lah. Okay, selain melindungi pemegang polisi, syarikat insurans juga membayar pulangan dalam bentuk dividen. Okay, terdapat beberapa polisi insurans ni, dia dalam bentuk simpanan, okay, dan juga pelaburan lah. Kalau kita beli polisi insurans tu, katakan kita membeli untuk tempoh 25 tahun. Lepas 25 tahun, kita akan mendapat duit yang kita membayar dalam bentuk premium, termasuklah dividen-dividen yang kita layak terima. Dan yang seterusnya adalah strategi simpan di syarikat kewangan. Okay, contoh syarikat kewangan yang terdapat di Malaysia adalah MBSD, Malaysian Building Society Berhad lah. Okey, dia konsepnya lebih kurang sama seperti bank. Okey, dia simpanan kita akan dibayar pulangan dalam bentuk faedah dan juga dividen. Strategi simpanan yang terakhir adalah simpanan-simpanan lain. Contohnya pembelian bond simpanan dan juga pembelian emas lah. Okey, kat Malaysia ni yang paling popular adalah public gold lah. Okey, public gold ni adalah salah satu strategi simpanan. Kita boleh beli emas ni dalam bentuk gram. Okey, ini adalah dinar-dinar yang dikeluarkan oleh public gold juga. Okey, jadi itu adalah 9 jenis strategi simpanan yang pelajar harus tahulah. Okey, bermula daripada bank perdagangan sehinggalah simpanan-simpanan lain. Jadi tajuk yang kedua untuk hari ini adalah konsep risiko dan juga pulangan dalam pelaburan. Okey, apakah itu pelaburan? Pelaburan yang dibuat oleh seseorang individu dikenali sebagai pelaburan peribadi. Okey, pelaburan peribadi bermaksud komitmen dana iaitu sejumlah wang kepada satu aset atau lebih yang akan dipegang untuk tempoh dengan harapan aset tersebut akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pada masa hadapan. Pelaburan ni kita invest sekarang, okey, kita akan terima pulangannya dalam jangka masa panjang. Okey, pelaburan-pelaburan yang terdapat, pelaburan-pelaburan peribadi yang terdapat dalam pelajaran kita adalah pelaburan peribadi di simpanan di bank, hartanah, saham, unit amanah, security pinjaman, logam berharga dan juga forex. Jadi kita akan lihat satu per satu. Okey, jenis pelaburan pertama adalah simpanan di bank. Okey, menyimpan sejumlah wang dalam simpanan tetap. Okey, dan bank akan membayar faedah, kadar faedah tetap kepada pelabur dengan syarat pelabur tidak mengeluarkan dana dalam jangka masa yang ditetapkan. Ini khas untuk fixed deposit. Maksudnya kita simpan lebih kurang RM50,000 dalam akaun simpanan tetap untuk tempoh 12 bulan. Lepas 12 bulan, bank akan membayar faedah kepada kita. Tapi dalam tempoh 12 bulan tu kita tak boleh keluarkan simpanan kita. Okey, jenis pelaburan yang kedua adalah hartanah, aset, contohnya membeli rumah, lot kedai dan juga tanah. Okey, sebenarnya pulangan dalam hartanah ni kita perlu mengambil kira aspek keadaan ekonomi, lokasi hartanah kita serta prospek hartanah pada masa hadapan lah. Individu akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa jika membenarkan orang lain untuk mengusahakan tanah ataupun tinggal di rumah dia. Okey, ataupun menerima keuntungan modal iaitu kenaikan nilai hartanah jika dijual semula. Okey, katakan ada seorang individu ni dia membeli sebuah rumah pada harga RM80,000.
Okey, dia simpan rumah tu selama 10 tahun. Lepas 10 tahun bila dijual, katakan dia dapat jual pada harga 200,000. Jadi 120,000 yang didapat ekstra itu adalah pulangan keuntungan daripada hartanah dalam bentuk aset. Okey, pelaburan ketiga adalah pelaburan dalam bentuk saham. Okey, saham ini syarikat yang menerbitkan saham untuk mengumpulkan dana lah. Okey, individu yang membeli saham akan menyumbang dana kepada syarikat. Sebagai balasan, syarikat akan menawarkan sebahagian hak pemilikan syarikat kepada pelabur dengan syarat tertentu. Contohnya, awak boleh membeli saham AirAsia. Bila awak membeli saham AirAsia, bermaksud awak ni menjadi salah seorang pemilik saham syarikat AirAsia. Jadi, syarikat AirAsia tiap-tiap tahun akan membayar dividen ataupun keuntungan berdasarkan situasi ekonomi dan juga keuntungan tahunan dia. Pelaburan yang keempat adalah unit amanah. Unit amanah adalah individu boleh melabur dalam skim unit amanah yang diuruskan oleh syarikat pengurusan unit amanah. Biasanya syarikat ini akan melabur semula dana dalam portfolio pelaburan seperti security dan juga saham. Individu yang melabur ataupun membeli unit amanah ni, dia akan mendapat pendapatan pelaburan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan. Yang kelima adalah security pinjaman. Apakah itu security pinjaman? Individu boleh membeli security kerajaan yang diterbitkan oleh kerajaan ataupun syarikat seperti bond, debenture dan juga security kerajaan. Pemegang security kerajaan sebenarnya adalah pemberi pinjaman, manakala penerbit security adalah peminjam. Ini biasanya akan dilakukan oleh kerajaan ataupun badan-badan kewangan yang berkaitan dengan kerajaan lah. Individu akan menerima pendapatan pelaburan dalam bentuk faidah dan mendapat semula jumlah pokok pinjaman pada tarikh matang sendiri. Katakan awak membeli sebuah set bond kerajaan, yang tempoh matangnya adalah 10 tahun. Dalam masa 10 tahun awak akan terima faidah. Lepas 10 tahun awak boleh dapat semula nilai yang awak membeli tadi. Katakan awak beli untuk 200,000, lepas 10 tahun awak akan terima semula 200,000 tu. Dan yang keenam adalah logam berharga, emas, perak, platinum dan sebagainya lah. Nilai logam berharga ni bergantung kepada ketulinan logam dan juga keadaan ekonomi. Contohnya emas. Kalau emas tu yang paling tulen adalah 999.99. Harga emas ni bergantung kepada pasaran dunia. Ada masa tu harganya akan meningkat, sehingga terlalu tinggi. Ada masa tu dia akan jatuh jugalah. Pelabur akan menerima keuntungan modal, iaitu kenaikan nilai logam berharga tersebut. Katakan kita beli 1 gram emas, 999 pada tahun lepas pada harga 1 gram RM245. Katakanlah pada bulan 5 tahun 2021 harga 1 gram telah naik kepada RM270. Jadi, bila awak beli pada harga RM245 dan awak dapat jual pada harga RM275, yang perbezaan itu adalah keuntungan yang awak cipta hasil daripada pelaburan dalam logam berharga. Dan yang terakhir adalah forex. Urus niaga pertukaran asing lah. Melibatkan pembelian satu mata wang dengan menukarkan atau menjual mata wang lain. Misalnya, individu boleh membeli dolar Amerika dengan menukarkan dengan ringgit Malaysia. Bila dolar Amerika murah, kita boleh membeli dolar Amerika. Apabila dolar Amerika meningkat berbanding ringgit Malaysia, kita boleh menjual dolar Amerika dan kita boleh mendapatkan keuntungan dalam bentuk ringgit Malaysia. Itu adalah forex. Risiko dalam pelaburan. Apakah itu risiko pelaburan? Kemungkinan seseorang individu mengalami sesuatu ketidakpastian daripada pelaburan dilakukan. Pelajar kena faham. Simpanan, risikonya sangat-sangat rendah ataupun tak ada risiko. Dan pulangan daripada simpanan adalah tetap. Manakala pelaburan ini sesuatu yang kita tak boleh jangka. Luar jangkaan kita. Kalau semua situasi adalah memihak kita, kita akan terima pulangan yang tinggi daripada pelaburan kita. Tapi ada juga masa-masa tertentu kita terpaksa menanggung risiko. Katakan ekonomi jatuh ataupun sebabkan pandemik COVID ni. Bila saham share market jatuh, harga logam jatuh, harga tanah jatuh, jadi kita terpaksa tanggung risiko. Risiko adalah kemungkinan seseorang individu mengalami sesuatu ketidakpastian.
Kita tak tahu bila kita akan mengalami kerugian. Itu adalah risiko. Pelabur mungkin menghadapi kerugian atau keuntungan daripada sesuatu pelaburan. Okey, semuanya bergantung kepada ekonomi dan juga keadaan dunia. Tahap risiko adalah berbeza antara jenis pelaburan berlainan. Kecairan dalam bahasa Inggeris kita panggil liquidity. Okey, keupayaan aset untuk diubah menjadi tunai. Kalau emas, okey, kita boleh mencairkan, kita boleh menukarkan menjadi tunai dengan cepat. Tapi kalau hartanah, contohnya rumah, okey, rumah itu kalau kita nak cairkan menjadi wang tunai, dia akan ambil masa yang lama. Cikgu tak kata tak boleh, tapi dia akan ambil masa yang lama, melibatkan banyak proses dan juga dokumentasi. Okey, katakan awak melabur dalam akaun simpanan tetap. Yang itu lagi cepatlah. Bila-bila masa awak boleh cairkan ataupun boleh tunaikan. Kecairan adalah berapa cepat awak boleh tunaikan, okey, pelaburan awak. Okey, itu adalah maksud kecairan. Okey, dan yang terakhir untuk hari ini adalah kita akan bincangkan perbandingan pelbagai jenis pelaburan peribadi. Okey, tengok. Kalau awak melabur dalam simpanan tetap, okey, tahap risikonya memang tak ada risiko lah. Okey, pulangan of course rendah. Tapi tahap kecairan tinggi. Tahap kecairan ni, okey, mudah untuk ditunaikan. Okey, kalau kita melabur dalam sekuriti kerajaan, risiko rendah. Pulangan pun rendah. Tapi tahap kecairan sederhana maksudnya dia akan ambil masa sikit untuk tunaikan. Kalau kita melabur dalam unit amanah, risiko rendah. Tahap pulangan rendah. Okey, dan kita boleh tunaikan dalam tempoh masa yang singkat. Kalau kita melabur dalam hartanah, risiko rendah sebab kita ada satu aset. Tahap pulangan rendah, tahap kecairan rendah lah. Kenapa tahap kecairan rendah? Okey, proses untuk jual rumah tu dan dapatkan wang tunai dia akan ambil masa lah. Okey, manakala pelaburan adalah logam berharga, risikonya sederhana. Okey, pulangan tinggi. Beli emas pada harga yang murah, lepas beberapa tahun kita boleh jual pada harga yang tinggi. Tahap kecairan rendah lah. Nak tunaikan tu akan ambil masa juga. Saham syarikat, tahap risiko tinggi. Pulangan juga tinggi. Tahap kecairannya adalah sederhana. Manakala kalau kita melabur dalam forex, risiko tinggi, pulangan tinggi, kecairan juga tinggi. Jadi pelajar kena tahu yang mana risikonya tinggi, pulangan juga tinggi lah. Yang mana tiada risiko ataupun risikonya rendah, pulangan juga rendah. Jadi biasanya dia akan diuji dalam soalan objektif. Jadi cikgu harap pelajar dapat memahami ketiga-tiga tajuk yang kita telah bincangkan pada hari ini. Jadi itu saja adalah topik-topik yang pelajar kena faham dalam bab 3 tingkatan 4. Jadi pelajaran akan datang, kita akan mula bincang bab 4 tingkatan 4 iaitu topik pengeluaran. Okey, terima kasih pelajar. Sekian saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.